صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ayo sama-sama kita selawat ya Rabbi bin Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muallimal hikmah 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Ya Allah, kurniakan kepada kami semua hakikat ikhlas yang sebenar-benarnya ya Allah, dalam setiap niat kami, dalam setiap ucapan, bacaan, wirid, zikir kami, dalam setiap tindak tanduk amalan perbuatan ibadah kami ya Allah, hanya semata-mata mengharapkan redha Engkau juga, tidak ada yang lain ya Allah.
La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang mengucapkan salam, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan ceria-ceria, dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan Al-Fadhil Tuan Guru kita Saifuddin Abdul Rahman daripada Kelantan, mohon restunya, mohon barakahnya, doanya. Ustaz Saifuddin merupakan anak kepada Allahyarham Tuan Guru Haji Abdul Rahman wakaf baru. Mohon doanya, mohon restunya. Barakallahu fiik. Kenapa saya sering setiap kali nak memulakan tazkirah ataupun peringatan, saya mengajak supaya sama-sama kita melantunkan selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah di antara para murabbi, antara guru-guru yang membimbing saya dalam kita nak berkongsi ilmu, nak berkongsi apa juga perkara, sebaik-baiknya kita mulakan dengan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tanpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapalah kita? Tanpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapalah kita? Dan bila kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang dibimbing oleh para guru, para murabbi, pertama kita niatkan bila kita selawat ialah kerana menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang biasa kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jelas. Jadi kita berselawat, kita mengucapkan salam kerana kita menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ringkas saja, kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ada perhubungan rohani kita, terhubung rohani kita dengan rohani baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keterhubungan hati kita, rohani kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita jarak masa yang lama, walaupun kita di antara kita dengan maqam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam entah ribuan kilometer daripada Madinah ke sini, namun dengan barakah salawat yang kita salawati, dengan ucapan salam yang kita ucap salam itu, mudah-mudahan ada keterhubungan hati kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tanpa baginda Nabi, siapalah kita? Laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau tidaklah dengan barakahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya kita semua tak akan kenal Allah Taala. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Maka tidak adalah murabbi yang agung, tidak adalah guru yang agung, tidak adalah pendakwah yang agung, yang mulia, yang utama, tidak ada, melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Kenapa kita berselawat? Supaya ada perhubungan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru saya Sayyidil Habib Umar hafizahullah pernah mengatakan, dia mengatakan apa? Al-qurbu, qurbul arwah la bil ajsad. Hakikat dekat ini, al-qurbu ni mana kedekatan hati, kedekatan itu sebenar-benar ialah bil arwah, dengan ruh, dengan hati. La bil ajsad, bukan dengan tubuh badan semata-mata, tidak. Walaupun jasad kita di hadapan guru kita sekalipun, tapi kalau hati kita tidak betul-betul berhadap kepada dia, hakikatnya kita jauh daripada guru kita, seandainya kita berada dalam majlis ilmu. Tetapi walaupun guru kita duduk di Yaman, guru kita duduk di Mesir, duduk di Mekah sebagainya, kita duduk di Malaysia, tapi hati kita ingat kepada dia, selalu kita hadiahkan Fatihah sebagai, hakikatnya kita dekat dengan guru kita. Begitulah apatah lagi kita dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut dalam hadis yang sahih,
tiap-tiap sekali kita mengucapkan salam, pasti ada malaikat yang menghantarkan salam kita kepada baginda Nabi SAW. Radda alayya ruhi, dikembalikan kepada aku ruhku, kata Rasulullah, untuk aku nak menjawab salam yang diucapkan salam oleh umat baginda kepada baginda Nabi SAW. Allahu Akbar. Besar fadilat kita berselawat ke atas Nabi SAW. Al-qurbu, ya, kata guru saya Sayyidil Habib Umar hafizahullah, al-qurbu bil arwah. Ya, kata orang jompo, dokek tu dengan hati. Ya, la bil ajsad, bukan dengan tubuh. Walaupun kita berjauhan dengan baginda Nabi segi jasad zahirnya, tapi dengan kita melazimi selalu kita berselawat, insya-Allah kita terasa dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lupa kita sering berselawat. Dan yang ketiga, kita berselawat ke atas baginda Nabi SAW supaya mudah-mudahan ada limpahan. Limpahan apa? Limpahan nur, cahaya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa hidayah dan taufik. Ini yang kita nak. Dengan berkat kita selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, mudah-mudahan ada limpahan. Ya, ini apa yang dibimbing oleh guru-guru saya, oleh murabbi saya. Bila kita berselawat tadi itu, dia akan ada limpahan. Limpahan apa? Limpahan nur Muhammad, cahaya yang terpuji, kasih sayang Nabi SAW, yang ianya merupakan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan. Jadi itulah kenapa sebelum saya memulakan tazkirah ataupun kuliah, jalsah dan seumpamanya, kita mulakan walaupun dengan selawat yang ringkas, pendek sekalipun tidak mengapa. Baik. Kembali kepada bicara kita pada pagi ini, dipanggil bicara pagi muhasabah diri. Semalam kita semua maklum, ya, 4,000 lebih, ya, semalam dikatakan, semalam ialah merupakan kes harian yang tertinggi setakat ini. Ya, semalam, ya, 4,200 lebih merupakan kes COVID-19 yang tertinggi, kes harian yang tertinggi setakat ini. Kalau lihat pada zahirnya, ya, seolah-olahnya PKP ini, ya, rasanya macam lama lagi. Wallahu a'lam. Ya, ini pekerjaan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Tapi kita sebagai hamba-Nya yang lemah ini, ya, kita sebagai hamba yang banyak dosa ini mengharapkan kasih sayang Allah. Ya, sebab kasihan melihat tidak sedikit orang yang terkesan dengan apa yang berlaku ini. Ya, orang yang memiliki harta, orang yang memiliki simpanan yang cukup tidak jadi masalah. Ya, bagaimana orang yang bekerja kais pagi, makan pagi, kais petang, makan malam, makan petang, kais malam, makan malam. Ya, orang yang memiliki simpanan keuangan yang mencukupi tidak jadi masalah. Tapi bagaimana dengan orang yang kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang, kais malam, makan malam? Kesian. Ya, boleh jadi ada di sana setengah keluarga yang mereka berlaparan setengah hari. Ya, makan cuma 2 kali sehari semata-mata. Tidak mempunyai, ya, kecukupan dan seumpamanya. Ya Allah, kesian. Ya, kita kesian melihat sebahagian umat saudara-saudara kita. Baik. Pada pagi ini saya nak mengajak muslimin dan muslimat, ayahanda, bonda, adinda, kekanda yang dikasihi sekalian. Ya, bicara pagi muhasabah. Terima kasih Abang Haslin daripada Johor ni, masya-Allah, ya, daripada Johor. Terima kasih Abang Haslin Hasan, ya, yang support untuk sama-sama kita ya, berbicara pagi ini. Kita melihat kalau ada di sisi kita kiri kanan, kalau ada berdekatan dengan kita, ya, Al-Quran, tafsir pimpinan Ar-Rahman dan seumpamanya, boleh ambil sekarang. Ya, kita lihat kepada surah Ar-Rum ayat 41. Ya. Saya mungkin hari ini sebagai muqaddimah sahaja ataupun sebahagiannya sahaja untuk nak mengulas tafsiran ayat ini. Ya. Surah Ar-Rum ayat 41. Surah Ar-Rum ayat 41. Yang berbunyi, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas
liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Ya, masya-Allah. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Zahara, telah nyata, timbul, ya, berlakunya kerosakan di daratan dan di lautan. Sebab apa? Allah Ta'ala nak beritahu kita, ya, telah zahir, telah timbul, telah nyata, telah berlaku kerosakan, kemusnahan, ya, di daratan, di lautan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, dengan sebab barang yang telah diusahakan oleh tangan-tangan manusia. Itu dia. Ya, itu sebab saya dalam iklan Facebook saya akan sebut apa? Angkara manusia, bumi sengsara. Ya. Itu punya tajuk tu pun masya-Allah, ya. Angkara manusia, bumi sengsara. Ya. Kerana tajuk itu sangat sesuai, sangat bertepatan dengan ayat ini. Ya. Angkara manusia, bumi sengsara. Kerana bumi dia tak boleh merosakkan dirinya sendiri, melainkan, ya, penduduk yang ada di atas bumi itulah yang merosakkan bumi tersebut. Jelas, ya. InsyaAllah depan ni kan ada tafsiran dia, ya. Kita ambil daripada beberapa rujuk pada tafsir yang muktabar. Tafsir At-Tabari, dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir Ibnu Kathir, Al-Mawardi, Al-Iji, insya-Allah banyak tafsiran yang kita boleh lihat. Ya. Allahu Akbar. Ini nak ceritanya ilmu Allah Ta'ala ni sangat luas. Ya. Sekarang ni pun minta maaf cakap. Ya, kita ni, ini pun satu bala sebenarnya. Bila seorang syekh ditanya oleh seorang murid, ya Syekh, ya Sayyidi, macam mana keadaan orang-orang dulu dengan Al-Quran? Ya, bagaimana orang-orang salafun salih, orang-orang dulu mereka dengan Al-Quran? Kata Syekh tu dengan jawapan yang sangat cantik, dia kata, orang-orang dulu dengan Al-Quran, mereka tu dengan Al-Quran ialah sebagaimana kamu sekarang ni dengan handphone kamu. Jawapan yang sangat indah, tepat dan kena. Santai tapi memang dia bantai, tuan-tuan. Ya. Orang dulu Quran ni tak renggang. Ya. Bagaimana orang dulu dengan mereka turun Quran, begitulah kamu dengan handphone kamu semua. Tak pernah bercerai. Ya. Waktu nak tidur, ya, sehingga dalam tandas pun, dalam bilik ayak pun minta maaf, dalam tandas tak bercerai. Ya, nak bermesej lagi, nak bertelefon lagi, tak putus. Ya, kita rela patah balik ke belakang, minta maaf cakap. Kalau handphone kita tertinggal lah, kita rela sanggup kita patah balik walaupun bayar tu 2 kali pun tak apa. Sebab semata-mata handphone kita. Tapi Al-Quranul Karim, ya, tetapi Al-Quranul Karim bagaimana? Ya. Quran nak kena baca, lepas tu kena tadabbur, dan kita cuba memerhatikan isi kandungannya. Ya. Al-Quran telah memberi jawapan lama dah perkara ni semua. Sebelum berlaku COVID-19 ke COVID-20 apa semua sekali musibah ni, Quran dah sebut lama dah, 1400 tahun lalu. Rasulullah SAW dah sebut lama dah benda ni. Lepas tu ada kata-kata hikmah dia. Fitnah, ujian, musibah ni, ya, bila datang orang alim sudah, orang yang ada mata hati dia dah tahu dah. Ya, tapi bila musibah tu hilang, barulah orang jahil mengetahui itu musibah. Cantik kata-kata dia. Musibah ni bila datang bila musibah tu datang pada fitnah, orang alim dah tahu. Orang yang ada mata hati dah tahu. Tapi orang jahil masih buta lagi. Tapi bila hilang musibah, bila hilang bala tu, baru orang jahil baru perasan, oh itu musibah, la ilaha illallah. Sebagaimana kita hadapi sekarang ini. Boleh jadi orang berseronok-seronok pula dengan angka 4,000, lepas tu pula dia buat bandingan yang sembuh 4,000 lebih. Kalau macam tu, tak ada apa pun. Minta maaf saya kata. Ya. Katalah semalam, ya, kesnya 4,200, yang sembuh 4,300, oh,
Bila lebih lagi, no problem. Tengok. Malah manusia tak kisah pun. Ya? Dulu kita mula-mula PKP di awal-awal dulu. Kan? Bila 3 angka tu pun kita dah bimbang dah. Oh, janganlah 3 angka. Kalau nak lebih banyak pun biarlah bawah 100. Ya, lebih 100 kita bimbang dah. Sekarang lah ni, ya, 4,000 lebih bawah suka juga. Macam tu juga. Ya, 4,000 lebih pun tengok, patut buat bandingkan. Ya. Kalau boleh minta maaf, kalau yang mendengar ni ada yang terlibat dengan Kementerian Kesihatan. Ya. Kalau boleh yang kesembuhan tu jangan ditonjolkan sangat. Minta maaf ya. Tunjukkan yang kes harian tu bila ada di sana, ya, tunjuk ya, kes yang berlaku semalam 4,200, yang sembuh 4,300. Kalau macam tu, okey ya. Tengok. Ini keadaan manusia. Ya, saya sebut sekali, terima kasih doktor. Ya, terima kasih Dr. Latif mengatakan, musibah ni bila datang hanya orang alim yang tahu. Orang yang mata hati yang sedar benda ni. Ya, tapi bila musibah tu hilang, barulah orang jahil sedar itu musibah. Itu adalah bala. La haula wala quwata illa billah. Jadi ayat ini sangat jelas. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Ya, telah timbul, telah nyata, telah zahir, telah berlaku kerosakan di daratan dan di lautan. Sebab apa? Bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Allah. Ya, tangan manusia yang boleh jadi, ya, tangan-tangan manusia yang mengambil, merampas hak orang lain. Masya Allah ya, Ustaz Muhammad Ashraf Jazari, ya, ini imam kita, imam di masjid section 13, Masjid Al-Ikhlas. Terima kasih menonton. Orang Johor ni, orang Muar ke, orang mana ni, orang Muar ke, orang Batu Pahat. Ya, Masya Allah. Tolong kongsikan ya di kalangan jemaah masjid section 13 Masjid Al-Ikhlas, tolong kongsikan insya-Allah. Ya, dakwah kita terus berjalan. Ya, dengan apa yang ada kita teruskan kerja dakwah kita, jangan terputus. Ya, jangan putus asa dan jangan terputus. Jadi nyata kerosakan ini di daratan, di lautan, punca kenapa? Bima kasabat aydinna, sebab tangan-tangan manusia. Kenapa zahir itu? Liyudhiqahum, hikmahnya. Ya, hikmahnya kenapa? Liyudhiqahum. Kerana Allah nak merasakan kepada manusia ni akan sebahagian akibat daripada perbuatan manusia itu sendiri. Itu hikmah dia. Ya, oleh kerana kamu manusia sebahagiannya degil, rakus, ya, kamu bertindak sesuka hati, mengambil hak orang, kamu gunakan tangan ni, ya, dia ada dua makna. Tangan yang mana tangan betul-betul tangan yang mana kuasa. Ya, kamu salah guna kuasa, ataupun kamu guna tangan kamu memukul orang yang bukan patut kamu pukul dan seumpamanya. Kamu ambil hak orang lain seumpamanya. Itu. Maka sekarang rasakan. Ya, liyuziqahum, supaya Allah nak suruh kita rasa. Ya, ba'dallazi amilu, sebahagian daripada perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh manusia. Ya, untuk apa tu? La'allahum yarji'un. Mudahan mereka itu yarji'un, kembali kepada Allah. Hikmah yang besar. Ya, hikmah yang besar disebut dalam ayat ini. Ya, walaupun ini ayat yang pendek tapi makna sangat besar, memberi erti yang sangat besar bagi orang beriman. Tujuan Allah Ta'ala zahirkan kerosakan, musibah, datangnya bala, penyakit sebagainya. Kenapa? La'allahum yarji'un. Supaya kita kena rujuk kembali kepada Allah. Sebab tu bila kita dapat musibah kan, bila dengar kematian, ya, sebenarnya bukan kematian semata-mata, ya, apa musibah, aksiden ke, ya, lampu rumah kita terpadam ke, kita kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un sini la'allahum yarji'un. Nampak? Ya, dalam ayat ni sebut la'allahum yarji'un. Yang kita biasa baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kita ni lillah, milik Allah.
Ya. Kita ni adalah hakikatnya milik Allah. Kita ni sebagai hamba, ikut Tuhan lah, ikut Allah Ta'ala, nak buat apa pun. Kalau secara mudah kita, innalillah, kita ni milik bagi Allah. Dalam hukum fiqah, ya, Sayyid, Tuan dengan hamba, maka Sayyid Tuan ni dia berhak buat apa saja terhadap hamba ni tadi. Hamba tak boleh kata apa. Macam itulah kita dengan Allah Ta'ala. Ya. Inna lillah, sesungguhnya kita ni semua ni adalah milik bagi Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita ni ilaihi raji'un, pasti akhirnya akan kembali balik kepada Allah. Daripada Allah kita datang, dan kepada Allah juga kita akan kembali. Inilah tujuannya. Ya. Zaharal fasad, Allah Ta'ala zahirkan ya, sebahagian kerosakan, tak semua pun. Ini syukur, alhamdulillah. Cuba bayangkan kalau Kuala Lumpur sekarang ni, ya, ditimpa banjir, hujan lebat, separuh Kuala Lumpur ni berendam dengan air, contohnya lah kan, terpaksalah kita balik kampung masing-masing. Ya, misalnya. Bayangkan, ya, kuasa jana elektrik terpadam, ya, tak usah seminggu lah, 2-3 hari Kuala Lumpur semua bergelap, Selangor semua bergelap, contohnya, apa akan jadi? Ya, huru-hara kita dibuatnya. Ya, Allah Ta'ala boleh buat. Allah Maha Kuasa. Jadi sepatutnya, dengan sedikit ujian COVID-19 ni, sepatutnya kita semua ada rasa la'allahum yarji'un, nak kembali kepada dia, kepada Allah. Tapi saya sedih lah tuan-tuan. Saya minta maaf. Ya. Masjid-masjid sepatutnya, inilah yang disebut oleh guru kami Saidil Habib Umar pun. Ya, Saidil Habib Umar, mungkin tuan-tuan boleh lihat dalam satu YouTube. Ya, Saidil Habib Umar menyentuh tentang, ya, supaya menghidupkan masjid-masjid. Sebab masjid ni mahallur rahmah wal barakah. Masjid inilah tempat yang penuh keberkatan dan kerahmatan. Tapi bila masjid ini tidak berfungsi dengan sepatutnya, maka rahmat Allah tidak turun. Ya, yang turunnya bukan rahmat. Yang turunnya bukannya, ya, keberkahan, tapi sebaliknya, na'udzubillah. Manusia semakin jauh. Ya. Walaupun di Selangor ni, saya pernah baca surat perkeliling, minta maaf ya orang Selangor ataupun wilayah di pihak Masjid Surau. Kalau tak silap saya, ada dikeluarkan surat perkeliling, ya, yang menyarankan supaya kalaupun tak boleh buat kuliah secara, ya, duduk dalam masjid menghadap guru, buat kuliah secara online. Ya, buat kuliah secara online. Kesian para asatizah, ya, yang mengajar sepenuh masa sudah tidak boleh mengajar daripada 14 Oktober. Cuba bayangkan, 14 Oktober sampailah ni. Ya, 14 Oktober, 14 November, ya, 14 Disember, ni nak masuk 14 Januari. Hampir 3 bulan. Kesian asatizah kita. Ya, sepatutnya pihak Masjid Surau minta maaf pihak Masjid Surau. Kena fikirkan. Ya, fikirkan bagaimana dapat membantu sikit banyak para asatizah kita ni. Kesian. Ya, tambah-tambah kita duduk di Kuala Lumpur, di Selangor ni, maklumlah, dengan sewa rumahnya, dengan kereta, dengan tu, macam-macam. Ya, tolong fikirlah, tolong renunglah. Ya, seolah-olah asatizah ni minta maaf, cakap saya minta maaf. Ya, seolah-olah asatizah ni tidak memberikan apa sumbangan untuk pembangunan negara dan seumpama. Seolah-olahnya begitu. Ya, seolah-olahnya begitu. Ya, golongan ulama asatizah seolah macam dipinggirkan. Ya, ada wartawan pun, ya, tanya peniaga kecil, pemandu bas, itu dan ini. Pernah tak tanya para asatizah yang, ya, tidak boleh mengajar dan sebagainya. Ya, sekarang ni pula daripada boleh makan, ya, di kedai-kedai makan, kedai makan sebagainya, kedai makan. Ya, dulu sampai pukul 8 malam, sekarang boleh sampai 10 malam pula. Ya, masjid, tempat santapan rohani, ya, dibandingkan dengan tempat makan, kedai makan sebagai tempat santapan jasmani,
Oh, nak jauh sangat. Lepas tu saya tulis dalam Facebook. Saya lihat dalam Facebook. Saya sebut. Pada adatnya, ya, ini saya sebut sekali. Pada adat katanya, ya, selagi kedai makan pasar raya lebih makmur daripada masjid surau, selagi manusia mementingkan diri sendiri daripada memikirkan orang lain, selagi manusia lebih suka duduk dalam kejahilan daripada mencari ilmu menjadi orang yang berilmu, selagi pihak-pihak, ya, yang Allah Ta'ala berikan amanah untuk mengurus mentadbir, ya, mereka lebih mementingkan kuasa dan, ya, takhta mereka lebih diutamakan daripada kebajikan orang di bawah, maka selagi itulah pada adatnya bala ini Allah Ta'ala payah nak angkat daripada kita semua. Sekali lagi saya ulang, ya, selagi, ya, restoran, kedai makan lebih makmur daripada masjid surau, selagi, ya, manusia ni lebih suka duduk dalam kejahilan daripada menjadi orang yang berilmu, ya, selagi kita manusia ni lebih pentingkan diri kita sendiri daripada orang lain, selagi, ya, orang yang diberikan amanah mereka berkuasa lebih mementingkan diri mereka, kuasa dan pemerintahan mereka daripada kepentingan, kepada kebajikan orang awam sebagainya, maka selagi itulah pada adatnya bala ni payah nak diangkat oleh Allah. Ya, tolong tulis tuan-tuan, tolong sampai, tolong panjang-panjangkan. Sepatutnya bila kita diuji dengan balik, la'allahum yarji'un, kita balik pada Allah. Ya, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebutkan, wah, minta maaf ya, saya dah terlajak. Dah terlajak 9 minit, sepatut 8.20 saya kena berhenti. Ya. Ini tengah-tengah apa? Tengah itu sikit. Saya nak berhenti dah ni. Saya selukan. Ya, dalam ayat yang ini terakhir, dalam ayat yang lain saya tak sempat pun nak huraikan. Saya baca dulu ayat ini, insya-Allah kita akan sambung pagi esok insya-Allah. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Cuba cari dalam Quran, saya tak ingat ayat berapa. Wa iyyamsaskallah, jika sekiranya mengenai, menyentuh kepada engkau wahai Muhammad, bidurrin, dengan satu kemudaratan. Bukan banyak, satu je, bidurrin. Lafaz nakirah. Dengan suatu kemudaratan. Fala kashifa, tidak ada siapa pun yang boleh menghilangkan kemudaratan itu, kata Allah, illa huwa, kecuali dia saja Allah. Walaupun ayat ni dituju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kepada kita sebagai umatnya. Min itlaqin nabi wa iradatil ummati. Kenapa kita tak nak kembali pada Allah? Ya, manusia yang dah sedia jauh makin jauh dengan rumah Allah, dengan Allah. Ya. Jadi minta maaf saya tidak sempat nak mensyarah ataupun nak mentafsirkan ayat ini, tapi itulah sedikit renungan kepada kita, sebab hari ini hari Ahad, ya, saya boleh lajak sikit tak apa. Ya. Tolong panjang-panjangkan, kongsi-kongsikan. Terima kasih Azrul Nizam Ghafar, masya-Allah, daripada orang Melaka ni, orang Melaka. Ya. Ya, orang Melaka, masya-Allah. Daripada Melaka ada, daripada Johor ada, alhamdulillah. Ya, sama-sama kita sebagai renungan dan buah fikiran kepada kita pada pagi ini. Minta maaf tidaklah saya berbicara ini, ya, melainkan kerana atas sifat rasa kasihan belas saya kepada umat manusia. Ya, ambil sisi yang baiknya. Mudah-mudahan ini menjadi tontonan dan tuntunan, bukan tontonan saja, tapi jadi tuntunan kepada kita semua, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Insya-Allah kita bertemu, jangan lupa pada pagi esok, ya. Kita akan bertemu pada pagi esok pada pukul 8 pagi esok, pagi Isnin 25 Januari. Kita akan sambung lagi tentang tafsiran, ya, daripada ayat surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi
ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب اشفنا من كل داء wa'afina minal bala. Rabbi shfina, ya Allah, sembuhkan kami semua ya Allah daripada setiap penyakit. Wa'afina minal bala, dan afiat, sembuh, lepaskan kami daripada segala bala. Rabbi shfina min kulli da wa'afina minal bala. Rabbi shfina min kulli da وعافنا من البلاء يا مجيب الدعوات فرج عنا الكربات يا مجيب الدعوات فرج عنا الكربات يا مجيب الدعوات. Wahai yang perkenankan, wahai yang memperkenankan segala doa, farij annal kurbat, lepaskan kami semua daripada segala kesulitan dan kepayahan ya Allah. Ya mujibad da'awat farij annal kurbat ya mujibad da'awat farij annal kurbat ya mujibad da'awat farij annal kurbat ya mujibad da'awat farij annal kurbat. Sekianlah dahulu saya tinggalkan. Mudah-mudahan insya-Allah ya barakah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.